Ghazali rahimahullah ta'ala. Bahagian yang pertama, ahli ilmu yang terpedaya oleh golongan ini ada bermacam-macam. Antaranya orang-orang yang hanya memikirkan ilmu lahir. Dia ni orang alim, ya. Ada golongan yang berilmu, mana dia ada pengetahuan. Hanya memikirkan ilmu lahir dan berfikir terlampau mendalam. Tetapi mereka melupakannya dan tidak memelihara ilmu batin. Lahir ni tuan-tuan, yang luaran, ya. Ibadah anggota badan. Dia kalau dosa pun ada dua. Satu dosa zahir, satu dosa batin. Fahsya, kata ulama, yang tak nampak dalam. Mungkar yang nampak oleh anggota badan. Jadi ilmu pun ada yang zahir dan yang batin. Mereka merasa bangga dengan ilmu lahir yang dimilikinya dan berfikir berlebihan sehingga beranggapan bahawa diri telah mendapat tempat di sisi Allah. Ini dikatakan ahli fiqh. Ahli fiqh dan ahli sufi. Yang katakan ada kadang-kadang percanggahan di antara kedua. Yang sebetulnya macam mana? Yang sebetulnya kedua-duanya bergabung. Ahli fiqh dia faham tasawuf. Ahli tasawuf hendaklah berfiqh. Itu berkata Imam Malik, barang siapa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kata Imam Malik bin Anas, barang siapa yang berfiqh tidak bertasawuf, dia telah melakukan fasik. Yang bertasawuf tidak berfiqh melakukan zindik. Yang menghimpunkan keduanya, inilah orang yang benar. Sebab Imam Ghazali dalam kitab contoh Bidayatul Hidayah, kan? Bidayatul Hidayah tu dia membincangkan tentang fiqh ibadah, fiqhul ibadah. Bagaimana bersuci, bagaimana salat, bagaimana sunat yang wajibnya. Tapi di dalam itu ditekankan tentang perkara yang menjadikan seseorang itu menjaga salat sungguh-sungguh. Jadikan dia khusyuk dalam sembahyang. Yang menjaga salat-salat sunat. Kenapa? Kerana benda ini sangat mustahab. Jadi makna dia bukan sekadar ibadah lahiriah, tapi yang batinnya itu lebih diutamakan. Sebab itu dalam Ihya Ulumuddin disebut oleh Imam Ghazali tentang solat. Orang yang solatnya sempurna, dia akan naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang itu dalam bentuk cahaya yang cantik. Lalu dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa permohonan solat? Solat ni dia ada ruh dan tuan. Ya. Ibadah yang kita buat ni, sedekah tu ada ruh, dia ada berwujud. Maka dia menyebut di hadapan Allah, ya Allah Tuhanku, jagalah orang ini sebagaimana dia menjaga aku. Maknanya apa dia jaga? Dalam waktunya, sah batalnya, kesempurnaannya. Kan? Begitulah kalau orang yang solatnya tidak sempurna, terpaksa ataupun sebab kena sembahyang, kan, pergi kursus, semua orang pergi sembahyang, dia pun kena pergi. Tak ada tulis nama kat surau. Jadi markah kurang merit dia, contoh. Jadi mau tak mau terpaksa lah pergi sembahyang. Dia nak tidur. Sembahyang subuh lah tu kan, contoh. Ataupun qiyamul lail, diwajibkan semua yang mengikuti kursus, bangun pukul 3:30 pagi. Semua siapa yang tak tulis nama, dia kena ni. Maka dia memberi. Maka salat ni akan menjadi seperti kain buruk yang tak sampai pun lebih daripada telinganya naik ke atas, dilemparkan ke muka. Begitu keadaan. Jadi, orang yang berfikir bahawa dia ada ilmu zahir, semua dia tahu, maka batin ni tidak dijaga. Semayang, mengumpat. Semayang, bergaduh. Semayang, menghina orang. Semayang, buka aurat. Semayang, sebab apa? Sebab semayang ni itu mardud, tak diterima. Sebab apa tak diterima? Sebab dia tidak menzahirkan apa yang dilakukan dalam salat itu dalam amalan seharian. Maka hati dia tidak lurus. Maka orang ini menyangka bahawa mereka mendapat tempat di sisi Allah SWT, padahal tidak ada. Bahkan menganggap dirinya mampu membebaskan diri dari seksa Allah dan mampu memberi syafaat, dan dosa ini tidak akan dituntut. Dia boleh mengaku lah, aku ni wali lah. Kau tanya ilmu apa, bab-bab ni semua aku tahu. Memang dia tahu. Tapi dia riak. Contohnya, orang yang berilmu dengan tujuan untuk riak,
Ilmu ni tidak memberi manfaat tapi mendatangkan mudarat. Orang yang niat dia menuntut ilmu untuk pandai mendapatkan dunia. Orang yang menuntut ilmu biar dia pandai supaya dia senang nak berbalah dengan orang. Dia nak senang nak berdebat. Membodohkan orang lain. Ini semua tak pakai kan. Habis? Macam tu bahayalah tuntut ilmu ni. Tak payahlah tuntut ilmu. Bukan. Kita menuntut ilmu untuk faham. Faham baru amal. Tak faham beramal tak jadi. Faham tak beramal pun tak jadi. Ada ilmu tak nak beramal tak jadi. Beramal tak ada ilmu tak jadi juga. Kan? Itu nama Nabi sebut di akhir zaman akan ada dua golongan. Yang pertama ubadun juhalun, orang yang rajin beribadah tapi jahil, tak ada ilmu. Dia main rodah tapi rajin nampak muka ada tapi ilmu tak ada, baca pun tak betul. Wuduk pun tak sempurna, sunat-sunat tak dijaga. Doa iftitah tak nak baca, semayang rajin. Doa iftitah ni baca dan mustahak. Sahabat lepas tahu kelebihan doa iftitah. Allah Ta'ala buka pintu langit, diampunkan dosa orang yang membaca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah cukup, tu paling pendek. Bacalah. Alah, sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun baca. Asalkan nama sembahyang. Kan? Kecuali sembahyang mayat tak payahlah. Sembahyang mayat terus baca Fatihah. Nah, itu contoh dia. Maknanya tadi orang yang faham tu dia akan buat sedaya upaya dia. Orang yang sedemikian adalah mereka yang terberdaya dengan diri sendiri. Maknanya diri dia cakap dia baik. Orang yang cakap diri dia baik ni dia telah terberdaya dengan syaitan. Jadi Nabi sebut ubadun juhalun wa Allahumma salli wa qurra'un fasaqah, hamba yang jahil dan orang alim yang fasik. Apa maksud fasik? Malih lah, tak buat. Orang fasik, orang tak sembahyang. Dia tahu sembahyang wajib, dia tak buat. Itu fasik tu. Orang alim yang tahu tak buat. Tahu kelebihan puasa sunat, tahu kelebihan itu, tahu kelebihan selawat, tahu dia tekan cakap ya. Buat tak nak. Ulama yang fasik. Jadi semua orang ni berangan-angan. Ya. Yang alim cakap, aku dah banyak menyampaikan ilmu, cukuplah biar orang lain baik, aku dapat share. Dia tak nak buat. Macam orang ejen insurans dan dia jual insurans, nak buah ramai, dia tak payah buat personal sales. Contoh, dia dapat sikit, dia commission lah. Sikit lah aku ada. Itu pun kalau lesen dia masih hidup. Kalau lesen dia dah mati. Ataupun dia yang dah mati, orang lain yang dapat. Ya? Maka orang ni pun terpedaya. Dan mereka sedar, jika mereka sedar, maka mereka akan tahu bahawa ilmu terbahagi kepada dua, iaitu ilmu muamalah dan ilmu ma'rifat. Mana muamalah ni dilakukan secara zahir. Ma'rifah ni pengetahuan. Ada orang yang tahu, dia tak buat apa-apa, tapi pengetahuan dia tu menjadikan dia manfaat. Apa yang dia tahu? Dia tahu bahawa berbalah-balahan itu tak baik. Jadi dia meninggalkannya. Maka dia mendapat manfaat. Dia tahu bahawa perkara yang makruh itu dilakukan tidak berdosa, tapi ditinggalkan mendapat pahala. Dia tinggalkan. Atas ilmu saja. Ilmu muamalah di antaranya ialah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Itu muamalah. Maknanya tadi dia nampak, ni boleh, ni tak boleh. Mana akhlak yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui sebagaimana cara untuk menjauhi dan menghilangkan sifat-sifat buruk itu, akan tetapi mengetahui kesemuanya tidak mahu sebuah arti jika tidak diamalkan. Maknanya dia tahu, tapi tak dibuat. Dia tahu bercucuk tanam, dekat rumah dia segala benih tumbuh-tumbuhan ada, tapi tak pernah dia nak tanam. Apa jadi tuan? Rusak benih tu. Makan dek bubuk, tahu tak bubuk? Ulat kecil yang suka makan kayu, suka makan apa-apa benda tu lah. Simpan bertahun-tahun baru teringat. Bila nak ditanam, rupa dah tak boleh, dah rosak. Begitulah orang yang tahu semua macam-macam. Bila nak mati baru nak buat. Boleh kau serentak nak buat semua tuan? Tak boleh lah. Dah kalau nak mati barulah dia nak mengaji, barulah dia nak puasa. Puasa tak boleh, dah kena makan ubat hari-hari. Barulah nak bersedekah.
Kan? Maka dalam Quran sebut orang yang dah nak mati tadi dia cakap apa? Makna an akhartani ila ajalin qarib. Kan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, boleh tak kalau sekiranya alangkah baiknya kau tangguhkan kematian aku ni sikit lagi. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku nak bersedekah dan mudah-mudahan aku jadi orang yang soleh. Tak boleh. Sebab apa? Masa dia sihat dulu dia tak apa dia buat. Leko, harta leko, tubuh badan yang sihat leko, masa yang lapang leko. Nabi dah sebut nikmatan maghbunun katsirun fihima minan nas. As-sihhat wal faragh, dua nikmat yang manusia selalu lupa. Sihat, masa lapang. Bila masa lapang? Ni masa lapang kita tuan-tuan. Kalau ikut sibuk sepanjang masa. Bila ada lapang? Sebab tu kita bukan tunggu lapang untuk orang ibadah. Lapangkan waktu untuk beribadah. Itu ayat. Orang yang cakap, aku ni tunggu masuk lapang lah baru dapat pergi kelas. Itu tak guna. Ya, jangan cakap lah lagi baik. Apa yang kau sibuk lah? Allah Ta'ala yang sibuk bagi kita rezeki ni. Kita pula cakap kita sibuk untuk beribadah. Sibuklah, saya sibuklah sekarang. Tak sibuk apa? Sibuk dunia. Dunia tak ada nilai. Dunia itu telah ditentukan. Sebab tu orang yang faham, dia tahu. Dunia itu telah ditentukan. Akhirat itu belum pasti. Akhirat kena diusahakan. Dunia tak payah usaha, boleh dapat. Berapa ramai yang nak orang kaya tak bekerja. Abah kaya, dia bagi duit. Ferrari dia bagi. Kalau adat mengatakan bekerja, berduit, boleh makan kereta besar, boleh hidup mewah, tak payah. Orang yang tak bekerja, tapi bapak dia kaya, dia bagi dia abah kah, ambil ni, kata dia kerja. Jadi di mana dia ambil pekerjaan menyebab boleh menjamin kekayaan? Tak ada. Kan? Orang sehat boleh makan, belum tentu dah. Kalau dia tak ada duit, dia tak payah nak makan. Kalau ditentukan dia makan, dia tak berduit, dia makan. Itu hakikat. Orang yang banyak duit boleh makan? Tak juga. Duit yang banyak. Kesihatan tak mengizinkan. Doktor cakap, awak jangan makan ni, jangan awak boleh makan kulit roti dengan air kosong. Pasal awak dah nak mati dah. Macam mana? Duit dah 15 juta. Barulah dah nak mati lagi 3 hari, barulah nanti bagi ke azin 1 juta. Tak payah. Kerana Nabi cakap, kalau nak bersedekah ketika kaya, ketika kau sihat dan takut miskin. Bila dia nak mati, ahli keluarga lebih tahu tentang apa yang nak dibuat dengan harta kamu, kata Nabi. Maknanya orang yang sihat, angan-angan dia panjang. Dia takut duit habis. Sebab dia banyak projek. Bila dia nak mati, dia cakap projek dah tak ada dah. Dah nak mati ya. Bagilah sikit. Waris cakap apa? Matilah capek. Senang kita nak rembat duit ni. Panjang pula umur tak mati-mati. Ya. Ilmu muamalah dan tadi mengetahui mana yang halal yang haram, maka akhlak yang baik dan mana yang kan, tapi mengatakan okey ni dah. Buka muka surat sebelah. Apa guna seorang mengetahui satu ilmu dan cara-cara untuk beribadah jika tidak mengamalkannya, atau mengetahui bagai jenis maksiat dan cara untuk menghilangkannya jika dia sendiri tidak berusaha untuk menjauhinya. Adapun menguasai ilmu akhlak dan dapat beza mana yang baik dan yang buruk, tapi buatannya adalah sebaliknya. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya berjaya orang menjadikan dirinya sedia bersih, bertambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Maknanya, dan kita ni suka bohong. Kenal Allah Ta'ala, kita tahu asma' wa sifat. Allah Ta'ala maha segala-galanya. Tapi kita bohong. Allah Ta'ala maha beri rezeki. Kita minta ke orang. Tolonglah, kau tak tolong matilah aku. Bodoh. Minta maaf tuan-tuan ya. Apalah mati pula? Menghidup dan mati Allah Ta'ala. Yang memberi rezeki, yang beri makan kita, yang beri makan dia semua Allah Ta'ala. Minta lah Allah Ta'ala. Kenapa kau lupa? Sebab dia tak berapa nak mengamalkan apa ilmu yang diketahuinya. Sebab keyakinannya sikit. Dia mengharap orang, kata Sayyidina Ali, aku telah menemui segala kepahitan, kata Sayyidina Ali. Yang paling pahit berharap kepada manusia. Janganlah harap ke orang. Ya. Memang tak dapat kita dah. Haraplah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku lapar, berikan rezeki ya Allah. Kalau tak ada rezeki, kau angkat kelaparan ya Allah. Baca Fatihah, sapu kat leher. Aoi, lapar. Hilang lapar tu, hilang awi. Ya kau, buatlah. Tapi jangan sapu ni. Bekerja lah, pergilah kedai beli barang. Contoh, ya, sebab kita punya keyakinan sikit. Sebab Nabi kat akhir zaman, makanan orang Islam tu zikir, zikrullah. Tapi kau tak pernah pergi majlis zikir, dah nak mati baru nak zikir, payah. Ini peringatan untuk diri sendiri dan kita semua. Kau hidup masa kita tengah champion ni, berzikir malah, majlis ilmu tak nak, selawat tak nak, istighfar tak nak mati sat lidah tu takut kau dah terbalik dah. Tak faham. Mana satu nak sebut, mana satu nak. Kan? Jadi dia cakap dia kenal Allah SWT, tapi dia minta ke makhluk. Kan kau bohong. Dia kenal Allah Taala, disembah makhluk, disembah duit. Macam mana sembah duit? Tinggal sembahyang pasal ada duit. Tu. Wih, ni mustahak ni, kono pergi ni meeting ni, kalau tak pergi orang tak pek job ni. Tinggal sembahyang. Sembahyang boleh kodok dah. Nanti makan kuih kodok banyak mana. Dia nak kodok. Kan? Kemudian dia kata dia kenal iblis. Iblis la'natullah dipanggil. Tapi yang iblis yang itulah dibuat. Bergaduh-gadah tu sifat iblis. Menimbulkan kemarahan dan pergaduhan. Dia lah kepala suka bergaduh. Dia yang korakut. Dia yang mengadu domba, dia segala-gala. Dia kata dia benci iblis, tapi sifat iblis itulah yang diikut. Jadi itulah dikatakan ilmu yang tak memberi manfaat. Sebaliknya Allah Ta'ala berfirman, sebaliknya Ta'ala tidak berfirman, qad aflaha man ta'allama kaifiyatiha. Sungguhnya beruntunglah orang yang pelajari cara membersihkan jiwa. Tak ada ayat macam ni, tak pernah jumpa dalam Quran. Ya? Makna berjayalah orang yang mengetahui cara membersihkan jiwa. Cara buat apa? Kok tuan-tuan cerita, siapa nak ni, dia tak pernah buat. Tak ada dia. Kau nak buat. Ya? Mana kaedah kita tahu, kita kena buat. Banyak ilmu yang kita tahu, kita tak buat. Pertama sekali sebab kita tak perlu nak buat. Yang kedua, kita memang cakap. Apa ilmu yang kita tahu? Kalau ada baju yang kopam, kotor, kena minyak, kalau dia kotoran degil lah, bagi klorok pun tak jalan. Basuh dengan daun batik. Ambil daun batik tu ramai-ramai kan. Lepas tu gonyoh kan. Saya tengok video orang putih ada lah pokok batik belakang rumah. Saya terfikir tak ada pasal gonyoh tu. Saya terfikir ada ke batik kat negeri yang putih. Tak tahu lah orang putih kalau buat filem kat Melaka apa. Dia cakap kan dalam apa TikTok apa. Macam mana ni dia cakap putih lah. Tak mau hilang lah kan. Jangan panik. Dia pun buka pintu belakang rumah ada pokok batik. Dia panjat. Bini cakap hati-hati kau akan jatuh orang. Tak apa. Dia ambil daun batik tu dia ramai. Dia gonyoh. Putih baju tu jadi. Cubalah buat. Tapi kita pun tak nak buat lah. Pasal tidak ataupun tak ada keperluan. Contoh. Kan? Begitulah lebih kurang. Sebelum dengan itu, syaitan akan selalu berusaha untuk memujuk kita agar menjauhi ayat di atas. Maknanya syaitan ni, dia daripada mula, dia mendongki yang kita. Iblis. Daripada diciptakan tu, dia benci, dia pusing. Dia apa benda orang. Sebab tu dia tak respect. Dia sombong. Sombong ni sifat iblis. Iblis terlaknat sebab dia sombong. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Kan sombong. Kau pangkat grade ni, aku grade ni. Kau jangan banyak cakap. Kau itu, kau ini. Kau ini. Semua dia yang lebih. Ini sombong, tak masuk syurga. Sombong itu Nabi cakap, menolak kebenaran dan memperlekehkan orang lain. Mempelecehkan. Awak ni nak nasihat saya. Awak apa kelulusan? Saya ada 8 PhD tasawuf. Awaknya main. Awak lah nak cakap-cakap. Sombong saja. Mempelecehkan orang lain. Dan menolak kebenaran. Kadang-kadang orang tu bercakap. Jangan tengok siapa yang bercakap. Tengok apa yang dicakapkannya. Kadang kita sombong. Sebab tu ulama' budak kecil pun memberi nasihat. Dia ambil kira, menangis, meraung. Banyak kita tengok kisah. Ulama' besar, kanak-kanak. Ulama' besar, kanak-kanak. Ulama' besar, kanak-kanak.
Agak sekarang ni kanak-kanak ada tak cerita kita, tak ada. Hang Nadim last sekali. Kanak-kanak yang bagi idea bagaimana nak menyelamatkan Singapura daripada diserang todak, letak batang pisang. Todak tu melompet, pum, semua terpacak. Sebelum tu letak orang. Tambui. Hang Nadim, kalau tak silap. Akhirnya Hang Nadim dibunuh sebab budak ni cerdik. Dia orang cerdik ni bahaya. Dulu Imam Abu Hanifah mana negur seorang budak. Nak, kau baik-baik jalan pakai terompah ni. Jatuh sekarang, bahaya. Apa jawab budak tu? Wahai Tuk Guru, jatuh pakai terompah ni sakit boleh bangun. Tapi kalau jatuh kerana ilmu yang banyak, hai, tak ada tampik dah. Menangis, meraung Imam Abu Hanifah. Ya Allah, budak ni. Imam Syekh Muhammad bin Sulaiman, pengarang kitab Dalailul Khairat, nak ambil wuduk. Dalam mai pergi ni, macam mana nak cari kayu. Datang seorang kanak-kanak umpan. Syekh, nak buat apa? Nak ambil wuduk. Apa susah, dia ludah dalam pergi. Membuat naik pergi dah. Ambil. Tanya, macam mana kau buat? Takkan Tuk Guru tak tahu? Tak tahu. Banyak kan selawat dari budak ni. Maka bersumpah Syekh Muhammad bin Sulaiman, aku bersumpah dengan nama Allah, akan ku karang satu kitab selawat. Maka lahirlah Dalailul Khairat. Kisah dengan budak. Banyaklah lagi. Ya, tak sampai kita nak sebut satu persatu. Jadi bermakna itulah ilmu yang Allah beri kepada hati orang yang bercahaya. Ilmu itu cahaya, ilmu itu ibarat air, dia turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hati tidak akan masuk, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang meninggi, sombong. Sebab dia ibarat air, dia tak akan memanjat ke atas, dia turun ke bawah. Maka syaitan sentiasa berkata, untuk mengelirukan kita, dia akan berkata, janganlah kamu keliru, tujuan kamu adalah menginginkan agar hampir kepada Allah dan beroleh pahala. Maka semuanya akan tercapai hanya dengan ilmu. Syaitan dekat, kau belajar, ya cukup. Kau dapatlah semua. Maknanya ilmu, tak diamalkan ni. Ya? Dia kata cukup kau berilmu ya. Kau pergilah cari ilmu. Dia pergi mengaji mana-mana. Maka dia ni sibuk, beramal aja tak. Ingatlah sabda Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadis bahawa seorang yang berilmu sangat agung. Jika seorang itu lemah imannya, mudah terbujuk dan kurang berfikir, maka dia akan membenarkan perkataan syaitan itu dan merasa tentram dengan hanya memiliki ilmu tanpa buat amal. Inilah yang dinamakan gurur. Maknanya tadi sia-sia. Dia cakap dia dah ada ilmu, dia tahu tipu daya syaitan. Tapi dia tak nak beramal. Jadi beramal ni mustahak. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal. Maknanya beramal tu melakukan, ya. Dikerjakan, semayang dibuat, puasa, berzikir, berwirid, segala-gala. Sebab tu orang yang berilmu tu dia kenal Allah SWT dan dia kenal musuhnya syaitan, iblis laknatullah. Salah satu contoh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Dulu kita dah sebut kisah ketika Syekh Abdul Qadir ni tadi sedang duduk khulwah, datang satu cahaya. Wahai Abdul Qadir, hari ini aku halalkan segala yang haram ke atas kamu. Kau iblis, kata Abdul Qadir, hilang. Kejap datang balik. Macam mana kau boleh tahu? Kata Syekh Abdul Qadir, aku tahulah sebab kalau Allah Ta'ala nak mengangkat syariat daripada manusia, sudah barang tentu diangkat daripada para Nabi dan Rasul terlebih dahulu sebab orang-orang ni mulia. Mana Nabi dan Rasul tak payah puasa, tak payah itu, tak payah buat jahat, tak payah buat jihad, tak payah sebab Nabi. Tetapi tak ada pun. Nabi pun kena semayang, Nabi pun kena berperang, Nabi kena... Apalagi orang yang macam aku ni, kata Syekh Abdul Qadir. Ilmu menyelamatkan dia. Sebab tu kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, aku tidak meninggalkan harta kepada kamu. Aku meninggalkan ilmu pengetahuan. Kerana harta itu kalau aku tinggalkan, kau kena jaga dia. Tapi ilmu itu dia yang menjaga kamu. Jadi, orang yang berilmu itu dia dapat membezakan. Tetapi tidak cukup sekadar tahu kalau tidak diamalkan. Jadilah ilmu yang tidak bermanfaat.
Lain pula keadaan orang yang tidak mudah termakan pujuk dan selalu berwaspada, dia akan menjawab. Maknanya dia berilmu, kemudian pujuk rayu syaitan ni tadi, cukuplah kau berilmu, yang lain tu bagi orang lain buat, kau cukup bagi tahu. Dia akan jawab apa kat syaitan ni? Hai syaitan, engkau hanya mengemukakan hadis yang menerangkan keagungan ilmu dan tidak mengingatkan aku akan keburukan-keburukan orang alim yang enggan mengamalkan ilmunya, yang darjatnya menyamai anjing dan himar. Engkau tidak mengemukakan kepadaku hadis yang berbunyi, bang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalannya, ini berarti dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cakap dengan syaitan ni boleh. Nak cakapnya nak cakaplah mati je lah. Maknanya jadi kita berlawan dengan jiwa kita. Sebab tu dalam tubuh badan kita ni dipanggil sebagai kerajaan. Pemerintah tu hati. Yang dia punya pembangkang dia nafsu. Bila seorang nak buat, nafsu cakap tak payah, nanti lalu, relax lah. Malam masih muda, baru pukul 9.56. Malam kan bangun lah sekali, tapau lah sekali. Sembahyang isyak, tahajud, apa semua. Lama-lama bubuh sampai ke subuh, tak bangkah. Tu. Jadi, berunding dengan anggota badan. Nanti dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, dan setiap orang akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Yang pertama, kita memimpin anggota badan. Adanya perbincangan dengan tubuh badan. Wahai perut, besok kau cuti makan ya, aku nak puasa ni. Bincang dengan perut. Perut cakap, aku tak kisah, tokak ni yang jahat lah. Bincanglah dengan tokak, kau tokak, relax lah. Kau jangan nak mengisi kau nak hati, kau pun kan lama mana kau jap, sedap, betul dah turun masuk dalam perut. Tokak cakap, yalah, I follow lah. Kan ada. Wahai mata, dah lama mana kita tengok TikTok ni. Jomlah kita tengok Quran. Itu berunding kan tu. Mata cakap, ya tak, ya pula bos dah. Tapi sekejap bos, ni tu baru punya post ni dah. Ni part 2. Part 1 semalam dah. Adalah part-part ni bahaya dah. Part 3 besok dah. Paling ingat dah. Jadi, okeylah kita tengoklah kejap. Berunding. Telinga, jangan dengar ni orang mengumpat ni. Jom kita dengar qasidah atau selawat. Telinga cakap, sikit lagi ni. Ini paling sensation punya cerita ni. Hari ni yang terkini ni. Baru fresh. Panas lagi baru keluar kilang. Berunding. Kaki, tangan, gunding. Elok. Sebab tu kita dikatakan sebagai pemimpin yang dipimpin itu anggota badan. Dia akan dipersoalkan di akhirat nanti. Begitu jugalah. Kalau kita cakap dengan syaitan, jangan cakap kok kuek. Syaitan, takut orang, telefon polis, tak pun dihantar unit secretary. Dia dah cakap seseorang. Jadi maksud kita bermonolog. Kau cakap suruh tidur, buat tidur tak bangun-bangun macam bongkar mengelupu, ambil wuduk. Tu dah. Kan? Nak baca, nak mengaji, yalah. Ambil terus baca. Itu cara menipu syaitan. Jadi kita tipu dia, dia tipu kita. Kita tipu dia, dia tipu kita. Bila kita nak mengaji kita mengantuk. Terlebih minum kopi kita tak mengantuk-ngantuk. Dah pukul 3 pagi dah. Ambil kitab dah. Baru nak baca, setan cakap, dia nak baca kitab dah. Kita tipu dia pula. Macam tu lah lebih kurang ni ya. Masih banyak lagi hadis yang senada dengan hadis di atas. Orang ghurur hanya mempercantikkan zahiriahnya dan mengabaikan batin. Makna dia orang yang dalam keadaan ghurur ni dia terpedaya. Dia tertipu dengan keadaan yang dia rasa dia betul, sebenarnya tidak. Dia mencantikkan zahir, mana pakaian, ibadah yang orang nampak, tapi batin dia cacat berbah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak memandang rupa dan hartamu, melainkan hati dan amalan. Mana amalan ni pun, dan amalan ni kita buat ikhlas kerana Allah. Apa indication, apa dia punya alamat ataupun petanda bahawa orang tu ikhlas? Dia tak peduli pada dunia. Dia ada dua perkara. Satu orang buat maksiat, dia tak peduli kat dunia. Ini tak pakai. Dia tak peduli apa orang cakap, dia buat kepala dia je. Orang buangi ke, orang meluat ke, orang gali ke apa, dia tak peduli. Dia buat kepala dia. Itu bab dunia, bab maksiat, dia tak pakai. Dia bab akhirat, bab ibadah,
dia tak peduli kat manusia, maknanya kalau dia dipuji ke, dikeji ke, dia apa ke tak, dia relax, dia buat. Ada orang pun dia buat, tak ada orang pun dia buat. Kata Sayyidina Ali, antara tanda-tanda riak ialah apabila dipuji bertambah ibadah. Bila ramai orang bertambah ibadah. Ni antara tanda-tanda. Bila dia kena puji, rajin tuan. Awak ni rajin dah, habis madrasah ni disapu, dilap apa semua. Tapi bila tak puji, dia lap comel kat situ, dia duduk tak ada, kau orang nampak aku ni, mana pula orang ni kan. Tak ada pula orang nak meriak hari ni. Manalah bangsa, dia pun balik. Bila ramai orang, dia pergi balik. Dia tak bercakap, dia nampak macam orang yang ikhlas. Orang duduk, dalam hati kau duduk makan, cuba buat macam aku nah. Itu semua tu pujukan tipu daya syaitan lah tu. Kau seorang yang buat, kau yang paling beriman dengan ramai. Dia kata tak tahu. Memang aku dah tahu dah, dia orang ni nama pun tak boleh pakai lah. Dia pun bila minum dulu, tak apa. Saya ikhlas buat ni. Saya rasa kalau saya berhenti walaupun sedetik, rasa macam 10 tahun rugi itu. Biar saya buat tu. Mana orang melungguk situ dia buat kerja. Ambil kain buruk tu, sapu ke muka tu. Kan? Sebab bagi dia peringatan. Kau jangan nak menunjuk-nunjuk ke sini. Kan? Baik. Mereka hanya membanyakkan ibadah zahir dengan mengabaikan pemeliharaan hati. Padahal hati adalah pangkal dan segala ibadah. Seseorang tidak akan selamat kecuali dengan menghadap Allah Ta'ala bersama hati yang tulus. Hati ni macam mana nak didik? Dia kena mujahadah wariyadah. Kena ada latihan dan kesungguhan. Sebab hati ni tempat syaitan dan iblis dia merasuk. Ala inna fil jasadi mudghah, Nabi cakap. Jadi hati ni, qalb ni maksudnya muqallibal qulub. Dia terbalik-terbalik. Hari ni okey, kan tak okey. Hari ni ikhlas, lepas tu tak ikhlas. Dan penyakit hati ni menyerang orang-orang yang nak baik. Orang jahat dia tak ada sifat mazmumah, dia tak panggil. Yang menyerang riak, ujub, sum'ah, takabur ni orang yang dah hancur, tak ada. Orang kafir ke, orang munafik ke, dia tak panggil sifat tu. Yang diserang dengan sifat-sifat mazmumah, penyakit hati, orang yang as-salik, yang menuju pada Tuhan, al-abid, yang beribadah, al-alim, yang berilmu. Orang ni akan diserang, diwisik oleh syaitan. Orang alim demikian. Orang ahli ibadah demikian. Orang ni macam ni, orang ni. Sebab tu dalam hadis Nabi menyebut 3 golongan yang dahulu dicampakkan dalam neraka. Orang yang mati syahid, dia mengaku dia mati syahid untuk menegak agama. Antara cakap, kadzabta, kau tipu. Kau berperang dulu untuk dikenal orang sebagai orang yang berani dan menegakkan agama. Kau nak manusia sabut, dan perkara itu telah pun disambut oleh orang. Boom, masuk neraka. Yang kau pula, aku dikurniakan harta ya Allah, aku tolong orang, aku sedekah. Kadzabta, kau pun bohong. Kau bagi orang supaya dikenal sebagai orang pemurah, orang yang baik, supaya masyarakat mengagungkan kau. Dan perkara itu telah pun kau perolehi semasa di dunia tu. Campaklah neraka. Yang kau pula, aku dulu ada ilmu ya Allah, aku menyampaikan apa semua aku. Kadzabta, kau ada ilmu supaya kau nak dimuliakan oleh orang, disanjung, mendapat kedudukan, mendapat habuan dunia. Dan perkara itu dah pun kau dapati. Habis macam mana ni? Tak boleh buat apa? Tak, bukan. Kau nak berjalan. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan give up. Aku ni sikit-sikit nak riak. Malailah buat apa-apa. Jangan. Teruskan. Yang tak boleh, maksiat. Jangan. Teruskan maksiat. Itu tak boleh. Ibadah buat. Rasa macam riak lah. Mengaji seseorang pun rasa riak. Riak dengan siapa? Riak dengan diri sendiri. Pandai ngaji. Terbayang macam musabakah peringkat antarabangsa. Walahan ngaji seseorang ni. Itu baru seseorang dah riak. Bayang tu dia punya tahap riak, tahap agung lah. Hebat betul riak. Seseorang boleh riak. Padahal riak tu menunjuk ke orang. Dia menunjuk ke diri sendiri. Dia rasa kagum. Itu namanya wujub. Wujub kagum dengan kehebatan diri sendiri. Jadi tak boleh. Dia sedekah rasa riak. Berlatih. Lakukan. Minta pertolongan. Ini katakan akan menjadilah seorang ahlullah. Akan menjadi seorang al-arif billah. Maknanya jadi bila dia al-arif minal arifin, dia kenal Allah SWT, dunia ni dia rasa macam dunia yang menipu. Orang puji dia, dia rasa macam
Ya Allah, kau jangan bagi orang dipuji aku lebih. Ya Allah. Masa itu dia mengenal Allah SWT, dia hanyut dengan cinta pada Allah SWT, sehingga dia bila diuji, dia tersenyum. Dia tahu, ya Allah, kenapalah kau uji aku macam ni, ya Allah. Kita biasa dengar ada Allah Ta'ala nak bergurau itu. Kita tak pernah faham dan ya, maksud itu. Orang yang Al-Arif Billah ni dia dengar Ta'ala tu dia bermanja. Dia manja dah. Sampai satu tahap dia merasakan aku ni tak ada apa. Nak bersandar pun tak boleh. Bersandar ni bos. Aku ni ya Allah. Tahu. Lagi tahu daripada kuli, dia tahu daripada segala. Nak bersandar takut, nak kolak takut, nak makan lebih takut, semua takut. Melainkan dia rasa bahawa setiap inci pergerakan tubuh badan itu takut silap. Sebab apa? Sebab dia sentiasa mengingat Allah SWT. Kita sesekali banyak lupa. Kan? Bila dah parah, dah sakit, dah tak teraya baru ya Allah. Payahlah. Ya? Bahagian kedua, jadi yang bahagian pertama dia perasan tentang amal dia yang ataupun ilmu dia yang banyak, dan amalan yang zahir tanpa mengira yang batin. Bahagian kedua, golongan ahli ibadah dan ahli beramal, dan mereka ini juga terbagi kepada berbagai jenis. Di antaranya orang-orang yang hanya mementingkan fadilat dan sunnah, tapi fardu diabaikan. Bahkan mereka ini jauh tenggelam dalam keadaan sedemikian, mereka sibuk mengejar fadilat dan sunnah hingga timbul pertentangan yang berlarutan. Maknanya pun tuan, fadilat kelebihan, elok. Sunnah yang Nabi buat, elok ikut. Yang fardu tinggal. Bagi majlis maulid, bagus majlis maulid. Ya. Makna tadi kita kasih pada Nabi SAW, memang kita menghidupkan sunnah, kelebihan, fadilat kepada Nabi. Amak suruh balik, dia tak nak balik kampung. Wahal khidmat ke orang tua tu wajib. Dia pergi tengok musabakah Quran, duduk depan. Masuk TV pula tu. Amak cakap lah, dia kan sibuk, ada gambar TV. Mak nak kebetulan tengok TV gitu. Dia sibuk lah mak. Dia sibuk pergi tengok lah. Tengok musabakah. Dia JK apa tak tahu lah. Lalu lah jadi JK lah mak. Tengok macam penonton lah. Mak telefon dah 6 bulan tak boleh balik. Payah lah tu. Kan? Semayang tahajud. Subuh tak semayang. Ngantuk lah. Payah. Lebih kurangnya begitulah, ya, mana dia dah tersalah sangka. Banyak perkara-perkara yang wajib, sebab tu sebagian cakap majlis ilmu wajib, tapi kalau dalam majlis ilmu memanglah wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Nabi cakap menuntut ilmu wajib ke atas lelaki dan perempuan orang Islam. Tapi dalam majlis tu berlangsung adalah perkara-perkara sunat yang lain. Bolehlah kita raikan, contohnya macam azan, kan? Kelebihan azan, berhenti je azan. Ada sebagian nak cakap azan sunat, majlis ilmu wajib. Jalan itu kita. Kalau saya berhentilah, nak berhenti azan. Kelebihan azan pun banyak. Orang yang baca doa lepas azan, dia dapat syafaat Nabi. Kita bukan terus berhenti, kan kita sambung balik, kan? Macam itulah lebih kurang. Jadi makna orang yang buat sunat, buat perkara-perkara yang ni, fadilatnya. Dia berserakah sampai ke tah mana-mana dia hantar duit negeri Gohid Gustan kita pun tak pernah dengar. Tapi adik-beradik nak minta duit tak diberi Yang wajib kerabat ni. Nafkah mak ayah, ahli keluarga. Dia dengan orang luar dia pemurah. Yang wajib tak diberi. Ni masalah. Fadilat dia 10 kali ganda. Dia rajin pergi Mekah. Tapi memutuskan silaturahim. Yang wajib tu menjaga silaturahim. Kan? Macam-macam lah. Macam tu lah lebih kurang. Ya? Lebih kurang. Jadi kefahaman tu sangat mustahak.
Contohnya ada orang yang selalu was-was dalam berwudu. Mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan air. Menginginkan kesempurnaan yang sebenarnya sehingga hati tidak tenteram dalam berwudu yang telah ditetapkan oleh syarak akan kesuciannya. Mereka menentukan ihtimal dalam bentuk najis yang jauh dikatakan dekat hingga akhirnya dia berusaha payah mencari air. Dan kadang-kadang lalai dalam mengerjakan amalan fardu. Makna tadi apa tuan? Dia ni punya kajian dia punya lah jauh. Dia was-was kan. Air ni tak mana datang ni dari sungai, dalam sungai tu ada apa? Wah, panjang macam. Makan macam makan di mana padi ni sawah tempat bayar kau tak cukai tanah. Nah, ni tak ya. Itu dah melarat nama-nama. Sebab tu dia jadi was-was, basah kuyup. Baju ambil uduk, orang lain dah semayang, dia tak selesai-selesai. Yang wajib nak pergi semayang. Dia lekor dek, bikin yang lain. Ada juga orang yang ragu-ragu dalam berniat untuk mendirikan semayang. Syaitan tidak akan membiarkannya memperoleh niat yang sah. Bahkan selalu mengganggunya sehingga tidak berjemaah atau terlepas waktu semayang. Walaupun dia berniat, dia masih ragu-ragu sama dia niat sah. Maknanya niat ni apa? Niat ni lintasan, aku semayang maghrib, ikut imam. Dah lah. Tapi dia rasa macam tak sempurna. Kan? Sebab tu kadang kita semayang subuh. Habis doa kunut, rukuk, sampai ni takut gugur pahala. Aduh. Leceh betul lah. Dah lah jarang memang dia dah gugur tu tengah dah. Tak, pegang tu. Habis lah. Habis tu kita berdoa, lepas tu dah turun dah tangan. Tak apa. Tak ada dah gugur dah. Malaikat dah dibuh dalam bokeh tu dah. Ya? Itulah ibarat dia fasih banyak kita meneh. Ya? Jangan banyak kita meneh. Jadi orang yang begini semua kerana tipu daya syaitan. Masa dia nak angkat takbiratul ihram tu sah. Allah. Dan saja aku semayang maghrib. Setan dekat mana nak maghrib lah, isyak. Isyak ke maghrib. Ya, sebab apa? Sebab terlampau banyak mana nak kesempurnaan, langsung tak sempurna. Mengikut imam satu ke imam dua, setan dah. Imam siapa? Jadi imam tinjau lah dia. Sudah kan habis semayang dia tak sudah. Baiklah macam biasa. Allahu Akbar. Okey, dapat dia takbiratul ihram. Nak baca bismillah lah tak lepas. Bismi. Tak nampak tak magi bismi tu. Apa kau bodoh? Alah semayang. Tapi kalau makan, laju bismillahirrahmanirrahim. Laju lah bismillah. Kenapa kau nak baca Fatihah tu dia sangkut? Ni setan dah punya kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd. Sama lah. Lepas makan, alhamdulillah. Laju pula kau sebab dah kenyang. Kan? Bila nak semayang, mula dia tak masuk. Itu yang takbiratul ihram macam Ultraman. Man. Allah. Tekerapi. Kan kau di fire imam pula terasa aura. Terus lupa baca. Kan? Baca Fatihah imam lupa, tapi baca surah imam. Pasal apa dah? Nak masuk apa? Dia niat tu kan. Saja aku salam Allahu Akbar, habis bar tu masuklah. Dia nak masuk sampai ke bar tu yang tak masuk tu. Allah. Pakcik sebelah tu tak ada lah jantung. Allah. Terus habis. Tergamang orang tua. Jangan. Ya. Jadi itu semua tipu daya syaitan dan iblis. Maksud dia tipu daya apa? Kau kena buat elok-elok. Ni kau nak semayang ni. Kau jangan main-main semayang. Itu tipu daya tu. Kau jangan main. Kau angkat. Perlahan mana? Balik semula. Allah. Tak jadi. Balik semula. Allah. Kuat mana? Dia relax. Bertenang. Tarik nafas. Okey, tangan. Okey ya. Okey. Allah. Okey, kau masukkan. 1, 2, 3, 4. Berapa semua? Tak masuk. Nanti lah. Iblis punya kerja tu. Kau kena buat elok-elok. Kau cincai. Kau tengok orang lain semua cincai. Itu semua tak diterima semayang. Padahal ni cakap ni iblis dan syaitan dibisikkan. Semua tak ada. Sebab tu dalam semayang,
Bila kita dilupakan oleh syaitan dan iblis, dia kasut 3 rakaat, ke 4 rakaat, ke 5 rakaat, apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu menghina iblis dan syaitan yang mengacau dalam salat. Apa maksudnya menghina? Kalau sembahyang maghrib, kita rukuk, kita sujud 6 kali, ya kan? 3 rakaat, 2, 6. Bila kita buat sujud sahwi, jadi 8. Iblis cakap, lagi lupa, lagi banyak sujud. Tak boleh. Besok kita ingat dulu. Kita 3 ke 2? 2. Dia jawab. Okey, bagus. Sama lah orang yang tak bangun tahajud malam, besok tu buat duha 12 rakaat. Nabi SAW kalau tak bangun tahajud, Nabi duha 12 rakaat. Kita cubalah baik. Kita ni semua tak boleh baik. Itu yang masalah. Jadi bila 12 rakaat, iblis cakap, banyak pula duha dah. Ini dah tentu masuk syurga, 12 rakaat. Allah Ta'ala buat satu maligai dalam syurga, orang yang solat duha 12 rakaat. Maka kata iblis, malamkan kita kejut dia tahajud. Biar dia kembali kepada asal sembahyang duha 2 rakaat atau langsung tak sembahyang. Pasal malam tadi dia dah tahajud, lepas itu dia dah ngantuk, kan dia tidur sampai asar dah. Jadi itulah tipu daya iblis yang kita nak kena. Ya. Kalau dia cakap cukuplah 2, tak dia nak buat 10 kan. Macam tu. Menggigil iblis. Sebab tu orang yang minta husnul khatimah, kata iblis, orang ni telah mematahkan tulang belakang aku. Sebab dia dah tahu rahsia dah, dia nak mati dalam kesudahan yang baik. Bila dia nak mati kesudahan baik, dia tidak akan melakukan perkara tak baik, melainkan perkara yang baik-baik berlaku. Jadi bila kita tahu, kita minta Allah makhtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Patah tulang belakang iblis, ya. Dia cukup sekadar itu dulu kongsian untuk malam ini. Terhentilah muka surah 40 pada perenggan yang kedua daripada atas. Adakah apa-apa yang nak ditambah, dibetulkan ataupun yang tak apa nak jelas? Kalau boleh sejalan, tak ada kita tangguhan. Setiap kali minum, bismillah. Lepas tu ucap Alhamdulillah. Kata ulama', saya dah lupa nama ulama' ni. Barang siapa yang mengamalkan ini, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ni air kan? Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selagi air itu dalam badan dia, dia tidak akan melakukan maksiat. Allah Ta'ala pelihara daripada melakukan maksiat. Jadi macam tu yang Nabi ajar, la tatanafas fil ina, jangan kau bernafas ketika minum. Ada sebagian mengatakan bernafas tu hembus, kan? Tapi yang saya pakai kalau ni, saya ikut pandangan yang jangan bernafas tengah minum, kita minum sampai guguk, kita kan keluar nafas kita. Jangan. Maknanya kita ambil gup, setaguk. Bismillahirrahmanirrahim, gup, Alhamdulillah. Itu sunnah. Jadi bila kita mengamalkan sunnah ni, Allah Ta'ala beri pahala dan Allah Ta'ala jaga. Sebab kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Itu kelebihan yang diberi pada Nabi SAW. Jadi boleh amalan. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Letak, nak minum tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia hadis yang Nabi sebut jangan kau bernafas dalam bekas minum tu ada 2 pandangan. Satu, jangan ditiup makanan ataupun air. Memang kalau kita belajar sains, kita punya nafas kita ni karbon dioksida sebab kita sedut oksigen yang dibebaskan oleh dioksida. Yang kedua, sambil minum tu bernafas. Mana minum panjang, guk macam kuda minum. Lepas tu dia keluar ikut hidung nafas. Minum sedut kobau kan. Kobau kalau minum air sungai, dia lama dia minum tu. Tak putih nafas sebab dia keluar ikut hidung nafas. Dia menyedut ke dalam hidung nafas. Jadi tak boleh. Yang sunnahnya kita sekali teguk berhenti. Boleh.
Dia yang tak ada makanan panas lah. Itu banyak bab makan. Ada ta'am, memakan makanan yang panas. Dia tak boleh ditiup. Maknanya sungguh dia sejuk sendiri. Dia tak boleh. Kita dah ambil panas-panas, lepas tu kita pergi tiup dia pula. Kan? Biarlah dia sejuk. Itu maksud dia. Ya. Okey, dia kalau kita nak cepat, kita taruh dalam piring. Piring tu bekas yang bekeh lah kan. Mana tujuan dia untuk menyejukkan air. Jadi, tak ada masalah, boleh. Dia termasuk dalam adab ta'am, kalau Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dia ada adab makan. Kalau tak silap bab ke-11 ke ke-12. Memang ada disebut bekas makanan, keadaan makan, cara makan. Jadi kalau kita seorang tu boleh hampir, kalau kita dalam majlis, kita pergi tuangkan dalam air, dalam pinggan, lepas tu kita gap macam mana, teruk nampak Kalau boleh jangan buat. Ya? Kalau seorang tu ala kulihal lah. Kadang-kadang dekat kedai kopi, ramai orang tua tu, kan ada cawan bunga tu kan. Dia punya piring dia lombong sikit. Kalau nak sejuk, minta lah teh ais. Tak, dia nak teh panas juga. Pilih sejuk ni. Itulah gagam manusia. Kan? Macam kita tidur, buka aircon besar-besar, lepas itu bantai berselimut. Dah kau tahu sejuk, janganlah kau buka aircon. Itu gagam manusia dia memang macam tu. Dia mencabar minda. Sebab tu kadang dia ada air kosong kurang manis ya. Mana yang mamak air kosong kurang manis? Teh limau, tapi limau jangan letak. Sudah. Macam itulah lebih kurang ya. Tapi kalau kita seorang boleh. Kita nak ada keperluan. Ikut dalam majlis nampak macam tauk warna ke mana. Orang elok makan minum dalam cawan, kita minum dalam piring. Siap pandang kiri kanan. Sedap. Nampak dia macam macam kurang kurang sopan. Panas dia tu pun tak ada lah sampai 3 hari panas sebenarnya. Sebab kenduri ni pun tak ada lah kita nak rushing kan. Tapi kalau seorang boleh, tak ada masalah. Kita Tapi saya punya pandangan, kalau air dia terlampau panas, kita buka Quran, kita mengaji tu. Biar dia sejuk, kan kita minum. Sebab kita pun mengelupu nak tidur sebenarnya. Kan nak pergi mana pun. Sejuk air tu, lepas tu ujungnya tidur lah. Ingat nak pergi mesyuarat ke, naik kapal terbang ke? Tak. Ya, jadi macam nak minum kan contoh. Panas. Tak boleh tiup. Ambil Quran baca. Habis 1 juzuk, sejuklah dia. 45 minit takkan tak sejuk. Boleh kan? Okey mu ya. Ya. Dua. Okey, dia betul ni satu ya doa. Dia doa ni permohonan nama dia. Ad-doa silahul mukmin. Nabi cakap doa itu senjata orang mukmin. Nabi mengajar berdoa kepada sahabat. Banyak hadis tentang doa. Antara dia Nabi mengajar Sayyidina Muaz bin Jabal. Ya Muaz, uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau kerana Allah. Setiap kali lepas salat fardu, jangan kau tinggalkan baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan Ta'ala bagi kita kekuatan, bantuan untuk berzikir, bersyukur dan juga melakukan perkara baik. Jadi kita minta kepada Ta'ala sebab tu tahajud ni kena berniat. Niat tu doa lah. Ya Allah tolong. Sebab tu dalam setiap perkara ni kita kena doa, kena niat. Ya Allah aku makan untuk sehat. Sehat untuk ibadah. Ya Allah aku pakai ni untuk aurat. Tutup aurat untuk ibadah. Ya Allah aku jumpa dia ni berkasih sayang semua Islam kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah semua kerana Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala yang boleh tolong kita. Kita ni tak ada kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan melakukan ibadah dan tidak ada kekuatan meninggalkan maksiat.
Semayang rajin. Mengumpat pun boleh tahan. Sebab dia tak ada kekuatan nak meninggal. Kan? Jadi kita minta, ya Allah, tolong, ya Allah, tolonglah. Orang nak bertahajud pun kena niat. Kalau dia tak ada niat, memang dia tengok TikTok bagaimana. Pukul 3 pagi boleh buka telefon lah. Perlahan dia gosok. Terlebih gosok meleleh. Masuk apa ni? Kalau siang, tengah dia laju. Tercampak, tangkap, masuk balik. Kan? Kalau pagi perlahan. Lama jatuh, pom, terlabam. MC besok. Ingat kok kena apa, aku kena impap dengan telefon. Tapi kalau niat untuk tahajud, insyaAllah, memang bangun. Ada kekuatan. Sebab tu orang yang tidur sebelum zuhur atau lepas zuhur, qailullah tu, niat dia untuk tahajud, memang dia boleh tahajud malam kan. Tapi kalau niatnya kita tidur dulu, bola malam kan pukul 3, memang dia tengok bola lah sampai sudah. Percayalah. Jadi niat dan doa kak ya. Niat kena pasang. Kalau pergi kenduri niat nak makan, memang dapat makan ni lah. Pahala tak dapat dah. Sebab niat nak makan, memang Allah Ta'ala bagi. Makan lah. Tapi pahala bersilaturahim, mengaji apa semua tak ada. Tapi kalau kerana Allah, menghadir jemputan saudara aku ni, aku nak paman dan dia baru kearalan meninggal, ya Allah. Kau berilah aku segala kebaikan. Kebaikan dapat, makan pun dapat. Tapi ikut niat nak makan, silap makan pun tak dapat. Niat dan doa. Jadi bila Allah Ta'ala tolong kita, tak dapat. Bila Allah Ta'ala beri hidayah, tak ada siapa yang boleh menyesatkan. Man yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala dah beri hidayah petunjuk, tak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala dah sesatkan dia, tak akan dapat siapa yang dapat nak beri petunjuk. Allah Ta'ala dah sesatkan dia, dia dah tak nampak jalan. Datanglah 80 orang kaunselor pun tak mahu dah. Dia terus. Sebab tu orang kafir tu, dia cerdik ke apa, dia tak nampak dah kebenaran. Profesor tak profesor, dia tak nampak. Sebab Allah Ta'ala dah sesatkan dia. Semualah macam kita. Sebab tu kita minta lindung daripada nafsu yang tak pernah puas, yang tak pernah kenyang, ilmu yang tak bermanfaat, harta yang tak memberi apa, doa lah. Ya? Sebab tu kita kena doa. Nabi ajar sahabat berdoa, takkan kita yang tak siapa-siapa ni tak nak berdoa. Okey. Afdal lah macam tu. 1/3 malam. 1/3 akhir. Boleh? Tahajud. Dia dibagi 3 malam tu. 7 sampai 10. 11 sampai 1. 3 sampai 5. Ambil lah 3 suku. 1/3 yang akhir. Itu waktu dia. Tapi kau nak tahajud pukul 9, tu tak ada tahajud. Namanya kau membutuh lepas maghrib di sembahyang isyak pun belum kan. Tahajud mana dia cakap syarat tahajud kena tidur dulu teh. Kau tidur lepas maghrib, mangka aku 9 tahajud tak kena, dia tengah malam. Makna tahajud ni wa minal laili fatahajjat bihi ni. Dan di sebahagian malam taklah bangun, maknanya manusia dah tidur. Sebab Nabi cakap ciri-ciri ahli syurga itu wasallu bil-lail wan nasu niyam. Kau semayanglah pada waktu malam sedangkan orang lain tidur. Pukul 9 orang lain tidur dah, budak belum tidur dah. Tahajud mana? Ni waktu orang lain tengah lalap. Lalap ni pula ada kita tiga kategori. Lalap yang paling leno 1/3 akhir. Itu kalau perempak dululah zaman time tu dia buat operasi. Antara pukul 3 ke pukul 5. Dekat depan kandang kuda saya, orang curi besi pukul 5 lah, 4:30 dia operasi. Longkang-longkung, tak ada yang sadar. Ganggung. Sayu bunyi apa ni? Pukul 5 tu sadar. 1 jam dia operasi. Polis pun tak jumpa dah. Dia waktu tu. Jadi sebenarnya, yalah, makna masuk tengah malam dah boleh lah. Kalau ikut sunnah, Nabi tahajud. Contoh Nabi bangun pukul 3, lepas tu Nabi tidur, lepas tu Nabi bangun di solat subuh. Ya. Kalau kita nak ikut sunnah, macam itulah. Bangun, lepas tu tidur balik, lepas tu bangun balik.
Tapi jangan bangun, tidur balik, tak bangun-bangun. Selalu macam tu lah. Kalau dah lalap kali kedua, jawabul jawab, pukul 7 baru bangun. Ya? Subuh pun bubus. Tak bangun, tahajud dulu. Pukul 2.30 tu bangun kan? Tahajud sampai pukul 3. Kan tidur balik. Pukul 5 bangun dek. Subuh. Tak, subuh. Nabi bangun, tahajud, lepas tu Nabi tidur, lepas tu kan Nabi bangun subuh. Kita punya tahajud pukul 5 suku pun okey lah. Kita tahajud lah tu. Waktu sahur. Tu waktu tu sesuai untuk istighfar waktu sahur. Tu mustajab. Tu dalam Quran sebut waktu sahur hum yastaghfirun, mereka ni minta ampun. Jadi dah ujung-ujung sebelum masuk subuh tu istighfar lah, bacalah apa-apa istighfar. Tahajud ni tak kisah berapa rakaat pun baik lah. Kalau sunnahnya 11, termasuk witir 11 dan 13. Tapi Nabi baca surah panjang-panjang. Kita ambil rakaat lah, mana yang mampu. Tapi kalau tak terdaya, satu rakaat pun boleh, witir satu. Bangun, semayang, itu lah. Kalau tak semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim, innallaha wal ghafur rahim. Bau. Berzikir ya, mana mulut dia jangan putih daripada berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi nak sembahyang mana baiklah. Nak sembahyang taubat dulu boleh, nak sembahyang sunat wuduk dulu boleh, nak tahajud dulu boleh. Ada orang cakap kena baiklah mana. Yang tak boleh tak bongkar. Kan? Ya. Dah. Tahajud. Maksud tahajud ni bangun selepas tidur. Tu dengan tahajud. Kalau dia bangun tahajud tu sembahyang tahajud memang adalah nama sembahyang tahajud. Dia bangun malam ni tahajud lah. Maknanya lepas dia tidur dia terbangun, dia solat. Jadi pengkhususan sembahyang tu kalau sembahyang tahajud tu sembahyang lepas tidur maksud dia. Lepas bangun tidur sembahyang. Sembahyang tahajud lah, adalah nama khusus dia. Sembahyang tahajud macam sembahyang awabin, sembahyang duha, sembahyang isyraq. Tapi kita sembahyang, kita nak sembahyang taubat yang malam tu boleh. Tak ada masalah. Saja ke solat taubat 2 rakaat Allah Akbar, lepas tu tidur. Okey. Akhir tahajud lah tu. Kita bangun malam. Paling kurang sembahyang witir satu rakaat. Sali sunatul witri rakaatan, menggigil lah dia. Terlampau nak tak terdaya. Allah Akbar. Sembahyang pun duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali dia bagi salam, lepas tu dia lalap. Bagus dia tu daripada yang tak bongkar-bongkar tu. Pasal yang tak bongkar tu dia lekong oban sembahyang taubat dulu sebab kau berdosa. Yang seorang cakap sembahyang wuduk sebab kau boleh lepas wuduk. Yang seorang cakap kau dah sembahyang witir sebelum isyak tadi. Lepas isyak sebelum tidur kau tak boleh sembahyang. Dia berdebat bongkar tidak. Lebih baik yang bangun dia sembahyang 1 rakaat witir. Dah sejuk. Tak pernah buat semua hidup. Fatihah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi bagus daripada yang berbahas mana nak dulu, mana nak kemudian. Apa ni tahajud kau ni. Lebih baik yang sembahyang 1 rakaat. Besar pahala insya-Allah sebab dia buat tengah malam. Kau sembahyang tengah siang, tengah panas. Orang lain semua elok. Yang dia ni 1 rakaat dalam keadaan dia separuh mati dah. Dia nak ambil wuduk dia macam ni. Orang ingat hantu. Pindah jiran sebelah. Takut dah. Berantu rumah ni kan. Itu ibadah. Sebab lagi susah, lagi besar pahala. Lagi pula orang tu dia memang kaki tak boleh nak bangun. Dia berusaha, bermujahadah dah. Besar pahala.
mati husnul khatimah. Sebab tu kita jangan tengok orang sebelah mata. Orang tu susah payah beribadah, dia buat juga. Kita yang senang lenang beribadah tak nak buat, lagi teruk. Ya, boleh. Tak boleh tidur malam. Boleh, boleh. Itu nama dia Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Tak apa, tak rugi sebab tak boleh tidur orang taklah beri, boleh tidur orang taklah beri. Dia dalam hidup ni tak ada rugi. Orang kaya tak rugi, orang miskin pun tak rugi. Orang handsome tak rugi, orang tak handsome pun tak rugi. Orang ada pangkat tak rugi, orang tak ada pangkat pun tak rugi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Duit tak pernah ada lebih pada RM10. Baju pakai tu balik-balik, tapi takwa dia tinggi. Dia mulia di sisi Allah. Kita nak mulia di sisi Allah, di sisi mulia ni, manusia ni peduli lah. Manusia ni dia mulia kita, masa kita tengah banyak duit ya. Apa kita tak beringgit, kan dia lempar kita jauh. Masa pen kita laku tu dia mulia. Kita bos, tuan, tuanku apa yang Al-Fadhil semua panggil kita. Lepas kita dah pencen, tak mahu lagi dah. Jadi Allah SWT tak. Allah Ta'ala, Nabi cakap, tidak memandang kepada rupa dan hartamu, melainkan hati dan amalan. Ini Allah Ta'ala. Jadi jaga hati, jaga amal. Ya, kita tak boleh tidur, tak rugi. Sahabat cakap, ya Rasulullah, kami ni miskin, tak ada duit nak sedekah. Nabi cakap, aku beritahu kau, basah pada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Baca ni. Sahabat yang miskin baca. Yang kaya tahu, yang kaya pun baca juga. Ya, jadi tak ada siapa yang rugi dalam agama ni, tak ada siapa. Sebab tu manusia bila dia Islam, semua bersaudara. Maksud bersaudara tu, kita tak boleh pandang orang ni rendah, orang ni tinggi. Kita adik-beradik. Ada kau? Kita, dia yang bongsu tapi dia banyak duit, kita panggil dia alung sebab dia yang banyak duit. Tak boleh. Alung ni walaupun tak sekolah, dia tetap alung. Alung ni tak kerti baca, dia tetap alung. Kau salam cium tangan aku, walaupun duit kau 18 juta. Itu nama bersaudara. Jadi bersaudara ni berkasih sayang. Tak ada siapa yang mulia, tak ada siapa yang hina. Semua sama. Kan, awak marah saya tak marah awak. Sebab apa? Awak saudara saya. Kalau saudara, takkan kita nak ambil hati. Kita kan saudara. Awak kerekut dengan saya, tak apa. Saya bagi juga awak duit. Memanglah awak kerekut dengan saya sebab saya saudara awak. Kalau kita tak saudara, lain lah. Ini kita saudara. Boleh tak kita macam tu? Macam anak kita lah, kecil dulu diramih, muka kita dicakar. Takkan kita lempar dalam payur tu. Anak kita kan, sayang anak ya. Pang tu dalam pangan lah. Janganlah marah. Dia bergiam tu kena cakap. Aduh, kena tumbuk. Kena. Tak ada kita heban kat tiang kau. Terus mati. Tak. Sebab apa? Sebab anak kita. Sama lah kalau kita bersaudara. Kita takkan ambil hati lah. Saudara kita. Tak ada yang rugimu ya. Selagi hidup, selagi itu ada modal. Modal itu digunakan untuk berniaga. Perniagaan dia amal kebaikan. Okey. Jadi buat. Jangan kira nak berlumba. Awak. Salam tahajud. Dah berapa rakaat? Dah 18 kau. Baru 3. 3 ni bukan witir. Witir dia malam ni mampu. Kalau macam tu aku nak sembahyang dik semula lah. Tak boleh. Dah witir dah selesai. Tidur kan. Jadi tak payah. Tak payah nak berlumba-lumba. Ya. Sembahyang. Itu ujian. Jadi orang Ta'ala beri kita tak boleh tidur. Ramai orang lain yang tak boleh tak tidur. Kita tak boleh tidur. Okey lah. Ada orang buat kereta tidur. Saya buat kereta mengigau. Mengigau. Mimpi minyak habis. Tengah buat kereta. Balik daripada sini. Kepada mana dengan anak. Tengah buat kereta. Mimpi minyak habis. Saya terjaga nampak Petronas. Saya pun masuk. Baik apa ya? Isi minyak. Kan minyak banyak lagi tu. Tadi mimpi. Sorry. Keluar balik. Ini cerita dalam cerita bohong ni, cerita betul ni. Minta panjang umur, kadang-kadang tak berani nak pakai tone seorang. Pernah berhenti depan masjidan, dah lalap. Ingat dah sampai, saya korban apa salah, baru tukar bateri remote ni. Awasal pintu pagar tu buka.
Tokan-tokan tengok pintu pagar rumah hujung nanti buka. Apa salah? Rupa rumah kita kat sana, pintu pagar rumah orang. Punya lalap. Kan? Bahaya lah. Tapi, ambil macam mana. Jadi kalau tak boleh tidur tu okey memang. Mengaji. Kan? Berzikir, selawat. Jangan tengok TikTok. TikTok ni memang tak sudah lah. Okey. Boleh kan? Baik ya. Kalau saya tak sempat lah nak berzikir apa. Tengah berzikir kan kena pakai tasbih. Tasbih tu alat untuk ni ya. Sambil masak, sambil siang ikan. Bila siang ikan teringat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan. Baca surah Kahfi. Ku apa? Apik 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir ke. Berzikir, selawat. Bacalah apa yang dapat. Ya. Jangan ditinggalkan begitu saja. Habis-habis pun lah mati tu ingat. Ya Allah, Tuhanku ikan ni macam ni. Kau ciptaan maha suci engkau ya Allah. Bawang ni macam ni. Mana? Kat dapur tu macam-macam boleh tengok. Asam Jawa tapi daripada Thailand. Ada kau kat Thailand dengan Jawa. Masya Allah. Subhanallah. Fikir. Maha suci engkau ya Allah maha mencipta. Ada macam ni rupa buah ni, ada macam ni rupa ikan, ada sayur macam ni. Di mana-mana kita lihat kebesaran Allah SWT. Itu pun manfaat. Ya. Dah kan? Tak ada ya? Kalau tak ada, cukup. Ada? Ada last satu je. Cikgu? Saya ni dikelilingi Tok Guru ni takut saya sebenarnya. Sebab tu nak habis, nak lari dah. Jadi macam itulah amal ibadah ni dia tak terhad. Sebab tu Nabi cakap kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, semayanglah kat rumah. Ikut Rasulullah tahajud, tak teriuk, menggigil berlutut. Berapa juzuk satu rakaat. Jadi Nabi cakap semayanglah kat rumah. Semayang sunat tu afdal dibuat di rumah. Jangan biarkan rumah seperti kubur, sunyi, tak ada semayang, tak ada mengaji, jangan. Ya. Jadi buat. Selagi mana kita mampu. Dan jaga hati. Bila kita rasa kita boleh beribadah, itu dah salah. Orang yang merasa diri dia boleh bertaubat, kata Imam Ghazali, sungguhnya dia kena bertaubat di atas perasaannya boleh bertaubat itu. Maksudnya, aku tak sangka aku boleh jadi baik. Dulu macam hantu, tak boleh. Maknanya, ya Allah, terima kasih kau tolong aku ni. Kalau kau tak tolong, aku ni tak tahulah mana pergi. Ya Allah, terima kasihlah beri rezeki ni. Sebab tu orang yang arif billah tu dia bergurau. Maknanya dia bermanja Allah Ta'ala. Ya Allah, janganlah kau uji, Ya Allah. Ya Allah, ni dah 3 kali dah awet cun lalu depan aku ni. Aduh, maksud yang kempek kan. Aduh, aku nak mengaji. Contoh. Dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Jangan uji ni lemah ni. Ni. Tentu ya. Bila diuji dengan kesakitan, Ya Allah, aku tahu ni ujianmu. Aku redha, aku terima. Tapi kalau boleh, janganlah lama ni, Ya Allah. Sembuhlah cepat. Nak pergi bukan kawan. Boleh, cakap Allah Ta'ala macam tu. Allah Ta'ala yang maha baik, boleh kau aku. Jadi apa yang kita nak hebohan? Apa tu? Insomnia. Ada penyakit dah. Dia kalau dalam perubatan penyakit dah. Itu Allah Ta'ala juga yang menjadi yang demikian. Adalah rahsia dah. Mungkin merindah terlebih tidur kau. Jadi kalau kita tak boleh tidur, kita apa nak buat malam? Nak main badminton, tak ada orang nak ajak main. Jadi berzikir, mengaji, sama dah macam banyak tak boleh makan. Allah Ta'ala tu dia maha kaya, maha pemurah, maha agung. Bila bertambah usia, asyik lasak. Ya, tak ingat nak main game Tetris juga dia. Daripada muda sampai ke tua. Jadi diberi dia tak boleh makan. Tak boleh makan, puasa lah. Kan? Puasa hari putih, puasa Isnin Khamis. Dah macam-macam tak boleh makan. Tak boleh tidur, ibadah. Tidur asyik terjaga, tahajud. Lepas tu dah tak terdaya nak pergi merayau, pergi masjid, surau. Itu dah, kan? Okey, jadi cukup sikit. Ya.
Okey, Cikgu Mizi tanya pasal perang Palestin, orang Islam dengan Yahudi. Yahudi ni satu kaum yang ada disebut dalam Quran. Dia ni daripada umat manusia, bukan jin manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia ni banyak hal yang dia dah buat. Ya, antara mereka ni dimurka sebab kita sehari semalam paling kurang 17 kali kita baca ikrar bahawa kita tak nak jadi seperti Yahudi. Bila kita baca tu dalam suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang Allah tunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan yang engkau murkai mereka itu. Maghdub, marah. Siapa orang yang dimurka Allah? Golongan Yahudi. Apa sebab? Banyak sebab. Antara yang pertama, dia tidak beriman dengan kenabian Rasulullah SAW. Dalam Quran sebut orang Yahudi ni paling konal kepada Nabi. Kalau kita peristiwa Maulidur Rasul kan dibaca ni, sirah ni tadi, diberitahu bahawa Yahudi ni ketika mana Abu Talib bawa Nabi ketika umur 2-13 tahun pergi ke Yaman berdagang, maka ditengok oleh orang Yahudi ni ada awan yang mengikuti rombongan ni, dipanggil jemput masuk gereja ni, nak tengok ni Nabi akhir zaman ni. Ditengok muka seorang, tak ada pula tanda-tanda Nabi. Ada lagi yang tak masuk. Macam tu dia punya konal lah. Ada budak panggil, ni lah anak siapa ni? Anak aku, kata Abu Talib. Bukan, budak ni tak ada anak, dia ni tak ada ayah, ni anak yatim. Dia konal lagi tu. Yalah anak buah aku, kata Abu Talib. Kemudian sebelum lahir Abdul Muttalib pergi sama juga berdagang. Dia cakap akan lahir Nabi SAW nama Muhammad. Sebab tu Abu Talib, Abdul Muttalib cakap, kawan, lepas ni kita balik, siapa dapat anak ataupun cucu, letak nama Muhammad. Orang Yahudi pun letak juga, tapi Muhammad yang lain semua dimatikan. Nabi SAW yang hidup besar. Jadi dia tidak beriman. Sebab apa? Sombong dia. Dia nak orang Yahudi juga jadi Nabi akhir zaman. Padahal dia kenal Nabi akhir zaman. Sebab tu di Madinah ramai Yahudi. Sebab dia tahu Nabi ini akan berpindah ke Madinah. Dia masuk dulu ramai-ramai. Nampak ragam dia. Lepas itu dia tidak beriman. Kita beriman dengan Nabi Bani Israel. Nabi Yakub, anak-anak Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi kami lebih berhak ke atas Musa ketika peristiwa orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram kan. Bila ditanya apa hal ni? Sebab hari ini Musa dilepas daripada tentera Firaun. Nabi cakap kita lebih berhak ke atas Musa. Sebab kita tak pernah menolak satu pun. Tapi orang Yahudi kenapa tak terima Nabi SAW? Kalau terima dia jadi Islam lah. Kenapa dia tak Islam? Kemudian dia membunuh para Nabi. Jadi isu Palestin ni, Israel ni, isu akidah. Kita tak boleh nak tolong, kita doa lah. Kita sumbangkan apa. Dan kita tak pernah redha pun. Tapi kalau dia masuk Islam, ada tak sahabat di kalangan orang Yahudi? Ada. Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Dia baca kitab-kitab Zabur, Taurat, dalam tu disebutkan tanda-tanda seorang Nabi, dia ada beberapa perkara dia mesti tahu. Antara yang saya pernah sebut tu, dia tanya, apa makan yang pertama dimakan oleh ahli syurga? Maka Rasulullah cakap, hati ikan paus. Sadaqta, betul. Memang Tuhan ni Nabi. Terus dia beriman. Adalah soalan-soalan yang lain, 2-3 soalan. Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Masuk, jadi sahabat. Bila dia masuk Islam, dia jadi saudara kita, walaupun bangsanya Yahudi. Tapi Yahudi yang ada, dia tak ada istilah, dia ni tak ada semua jahat, ada yang baik. Tak ada baik. Dia tidak beriman. Orang yang menghina Nabi walaupun Islam pun boleh dihukum bunuh, apalagi orang yang tak mengiktiraf Nabi SAW. Kenapa kau tidak beriman? Sebab kau sombong. Kau satu suku yang sombong. Yang kau kata kau anak Tuhan. Yang kau kata kau ni baik, masuk syurga, orang lain tak masuk. Itu juga ya. Jadi saya dah pacak bendera Palestin dekat stable kandang kuda tu. Hari masa beli ingat besar mana, rupa kecil je. Terbang anak saya naik kan. Bukan naik tu kita nak action. Kita nak menunjukkan kita sokong kita daripada segi apa. Sumbangan kita menyumbang, doa kita tak putih. Itulah kita nak tunjuk. Bukan menunjuk
tapi nak tunjuk bagi semangat ke orang lain. Ingat bahawa ada satu daulah yang tertegak atas dasar akidah yang kita kena sokong. Itu nak bagi tahu, ya, yang kita nak sampai. Ini bukan cerita main-main. Ini cerita betul-betul, bukan dugaan. Mana tadi kita doalah saudara kita yang di Palestin tu dapat dia menghadapi, dan mereka pun dah Allah Ta'ala dah bagi kekuatan dah. Dia syahid apa semua tu memang kena bunuh kan, ya. Sebab tu kita doa lah. Mudah-mudahan dengan doa kita tu kita termasuk dalam golongan mereka, itu orang yang menegakkan agama semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Tak lebih, tak kurang. Tapi jangan kita Palestin, orang kunut nazilah, kita tak pergi sembahyang subuh. Orang pergi letak parti derma, kita menang ke lain. Apa benda? Jangan. Banyak isu ni kat ini NGO ambil berapa 30%, berjuta dia dapat. Habis kau pergilah sendiri bagi kat Palestin tu kau dapat. Tak payah banyakkah, bagi je. Sampai tak sampai Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Niat kita tu dah ada. Itu saja. Doa jangan putus, ya. Baik, jadi kita berhentilah setakat itu dulu. Yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf. Kalau ada yang terguris hati, tidak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri yang bercakap dan kita semua. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk beribadah, untuk faham dalam apa yang kita buat, dan yang paling mustahak, untuk kita mengikhlaskan diri dalam ibadah kita. Bukan kerana duit, bukan kerana manusia, bukan kerana nak apa-apa, tak ada. Oh, ni puasa ni sebab nak kena sihat ni, kita dah tak boleh. Perintah Allah Ta'ala sihat, ketenangan, lepas tu datang kemudian. Ya, yang penting Allah Ta'ala dulu. Walaupun kita ni masuk neraka, ibadah tu wajib. Tak ada awak masuk neraka, awak berhentilah ibadah, tak. Walaupun tak lepas, ibadah itu wajib, itu tanggungjawab kita. Syurga dan neraka adalah milik Allah SWT, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nak poning-poning kepala, ya. Ini faham-faham yang salah tentang takdir. Dia kata kalau dah takdir masuk syurga, tak sembahyang pun masuk. Salah. Salah tu. Bila kau tak sembahyang, automatik kau ciri ahli neraka. Senangnya. Ciri-ciri orang yang fail PSO, dia tak nak baca buku, dia tak nak pergi tuition, dia satu pun tak ada baik. Itu ciri dia tu. Tapi kalau dia lulus juga, nasib dia baik. Tapi memang selalu yang tengok 9.9/10 memang fail. Baca buku tak, kelas tak payah apa, tak payah, tiba nak ambil PSO. Tapi kalau dia lulus, kalau ada ABC itu mungkin dia tembak kono pula. Itu nasib dia lah. Tapi ciri itu dah ada. Kalau berani cuba buat. Aku yakin kalau kita ni dah tentu masuk syurga, tak buat apa masuk syurga. Cuba buat kalau berani. Kalau kita buat tu memang confirm lah kita tak lepas. Ya, macam tu faham dia. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.